Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama menyambung semula kuliah kita membaca buku Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana kita masih lagi berada pada bab membicarakan berkenaan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak masuk hari ini pada hadis yang ke-93. Kalau pada saya ni 91. Memang ada perbezaan sikit pada penomborannya, tetapi insya-Allah kita akan baca hadis yang samalah. Kalau versi terjemahan dia 93 kalau tak silap saya. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, an Thabitin Al-Bunani an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, inni la alu an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit, fakana Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unah. Kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqul al-qa'il qad nasi, wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah makath hatta yaqula al-qa'il qad nasi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini merupakan lafaz dalam Sahih Muslim yang bermaksud daripada Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani merupakan anak murid Anas, di antara anak murid Anas yang mempunyai ingatan yang kuat, ingatan yang kukuh, anak murid yang begitu menumpukan tentang hadis-hadis tok gurunya. Hadis ni kata daripada Thabit Al-Bunani, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia riwayat daripada tok guru dia. Dia kata, Anas kata, inni la alu, sesungguhnya aku tidak akan mencuaikan, aku tidak akan sambil lewa, aku tidak akan buat lebih kurang. Maksud kat sini, aku akan bersungguhlah. Aku akan bersungguh-sungguh, aku tidak akan cuai, aku tidak akan mengurangi sedikit pun. An usalliya bikum, untuk aku bersalat dengan kamu, untuk aku jadi imam kepada kamu. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan kami salat, yakni golongan sahabat. Anas ni dia sebut hadis ni ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kita semua tahu bila Nabi wafat, sahabat ni bertebaranlah. Ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Basrah, ada yang pergi ke Kufah, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Syam. Bandar-bandar Islam yang berjaya dibuka oleh khalifah selepas itu, sahabat-sahabat ni akan pergi, sebahagian daripada sahabat ni akan pergi
Untuk apa pergi? Untuk mengajarkan umat yang baru masuk Islam pada ketika itu agama mereka. Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang pernah, ya, orang yang pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia biasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dah tentulah dia menjadi manusia yang paling pandai dalam agama ini berbanding mereka yang datang kemudian daripada dia. Kerana mereka mendapat didikan yang direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ni ketika mana dia berbincang dengan anak-anak murid dia daripada kalangan tabi'i, daripada kalangan tabi'in, dia sebut kepada tabi'in ni, dia kata, sesungguhnya aku tak akan cuai, sesungguhnya aku tak akan kurang sikit pun, aku tak akan buat lebih kurang, aku akan bersungguh ketika mana menjadi imam kepada kamu, supaya aku dapat tunjukkan kepada kamu macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimamkan kami. Jadi Anas pun salat. Bila Anas salat, Sabit dia cerita. Sabit dia cerita macam mana Anas ni menjadi imam kepada tabi'in ni. Maka dia kata, qala Sabit. Sabit kata, fakana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'una. Anas buat satu benda dalam solat dia yang mana aku tak tengok kamu semua pernah buat lagi. Aku tak tengok kamu buat lagi. Tapi Anas buat benda tu, dia kata. Anas buat benda tu, aku tak tengok lagi kamu buat. Apa yang Anas buat? Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' intasaba qa'ima. Anas ni bila angkat kepalanya daripada rukuk, Anas akan berdiri tegak. I'tidal tu. Hatta yaqul al-qa'il qad nasi. Sehingga orang yang nak berkata-kata, bila dia melihat Anas punya cara berdiri, dia akan kata Anas ni telah lupa. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah makas. Apabila Anas angkat kepalanya daripada sujud, Anas akan duduk seketika hatta yaqul al-qa'il qad nasi, sehingga orang yang nak bercakap bila dia tengok perbuatan Anas ni, dia akan kata Anas telah lupa. Okey, hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Apa makna hadis ni? Tengok apa kata Ibn Rajab. Ibn Rajab Al-Hambali ketika dia mensyarahkan hadis ni, dia kata fihi dalilun ala istihbabi italati rukni raf'i minar ruku' wala siyama ma'a italati ruku'i was sujud hatta tatanasaba arkanus salati fil qadr. Wa dhahaba ba'du syafi'iyah ila anna man atala dhalika fasadat salatuhu li'annahu ghairu maqsudin li nafsi bal lil fasli baina ar-ruku'i was sujud wa hadha qaulun mardud li mukhalafatihi sunnah. Yang bermaksud, kata Ibn Rajab, di dalam hadis ni, riwayat ni sahih daripada Anas. Anas bila dia buat dan dia bagi tahu pada sahabat, yang ni aku nak tunjuk pada kamu macam mana Nabi salat pada kami. Jadi nak bagi tahu apa yang Anas buat tu adalah apa yang Nabi tunjuk. Maka ini adalah hadis lah. So, Ibn Rajab kata dalam hadis ini terdapatnya dalil yang menunjukkan galakkan untuk memanjangkan rukun bangkit daripada rukuk, iaitu i'tidal. Terutamanya apabila kita memanjangkan rukuk dan sujud. Sehinggalah tatanasaba arkanus salati fil qadr, supaya berlaku kesesuaian, keseimbangan dari sudut panjangnya perbuatan-perbuatan salat antara rukuk, antara sujud dan juga i'tidal. Maksud Ibn Rajab kata, seseorang ni kalau dia salat, ya, kalau dia salat dan dia nak panjangkan rukuk dia, dia nak panjangkan sujud dia,
dia seeloknya panjangkan juga iktidal dia dengan doa supaya seimbang solat tu. Jadi sunatlah, eloklah. Iktidal ni boleh dipanjangkan dengan kita berdoa, dengan kita berzikir, dengan zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bab tu nanti kita akan tengok. Ya. Ada doa yang Nabi SAW ajar. Sebab tu kalau kita solat kat Mekah, kan kalau kita solat kat Mekah, kita akan dapati solat kat Mekah ni dia punya iktidal tu panjang sikit. Sehingga kita pun tak tahu nak baca apa. Sebab kita bila iktidal, kita baca yang pendek je. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sebenarnya ada bacaan yang panjang. Hamdan kathiran mubarakan fih. Mil'us samawat wa mil'ul ard. Wa mil'u ma bainahuma min syai'in ba'd. Sampailah ke akhir zikir, insya-Allah kalau ada masa, ada kesempatan, saya akan bawakan hadis ni nanti insya-Allah. Okey? Baik. Jadi bila sujud jadi panjang, bila sujud tu kita panjangkan, rukuk tu kita panjangkan dengan zikir, maka iktidal pun seharusnya disunatkan. Bukanlah jadi satu kemestian, tapi dia jadi sunat lah. Kan? Dia jadi sunat. Kita panjangkan juga kerana salat Nabi SAW ni, rukuk, iktidal dan sujud, kalau dia punya kadar sama tempoh masanya. Ya? Supaya nampak seimbanglah perbuatan salat tu. Wa dhahaba ba'du Syafi'iyah. Ibn Rajab ni dia Hambali. Tapi dia kritik pandangan sebahagian ulama mazhab Syafi'i dalam isu ni. Dia kata sebahagian ulama mazhab Syafi'i berpandangan man atala dhalika fasadat salatu. Sesiapa yang memanjangkan i'tidal, maka rosaklah salatnya, batallah salatnya. Li'annahu ghairu maqsudan li nafsi. Kerana i'tidal ni bukan sesuatu yang dituntut pada dirinya. Ia hanyalah satu rukun pendek. Rukun pendek yang dijadikan sebagai pembatas perbezaan antara rukuk dan sujud saja. Kalau selain daripada i'tidal untuk doa kunut, kita tak dibenarkan untuk memanjangkan i'tidal, kata mazhab Syafi'i. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i, dan dia akan membatalkan salat. Bal lil fasli bainar ruku' was sujud. Ia digunakan untuk membezakan di antara rukuk dan sujud. Dia bukan satu rukun panjang. Ya. Wa hadza qaulun mardud, kata Ibn Rajab Al-Hambali, pandangan sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang kata tak boleh panjangkan i'tidal tu, pandangan yang ditolak, pandangan yang kurang tepat, li mukhalafatihi sunnah, kerana ia menyanggahi sunnah, kerana ia menyanggahi hadis yang kita baca ni. Jadi bolehlah kalau ikut pendapat yang tepat, boleh. Tapi kita menghormatilah mazhab Syafi'i kerana mazhab yang muktabar. Cuma dalam isu ni nampak macam mazhab Hambali lebih selari dengan kehendak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hafiz rahimahullah, Hafiz Ibnu Hajar ketika menghuraikan hadis ni dia kata, qala Thabit kana Anas yasna'u syai'an lam arakum tasna'unah ila al-akhir. Dalam hadis ni Sabit kata Anas buat satu benda yang aku tak pernah tengok kamu buat. Isy'arun bi anna man khatabahum kanu la yutiluna al-julus baina as-sajdatain. Ia merupakan satu penjelasan, satu isyarat bahawasanya orang yang Sabit sedang bercakap dengan mereka ni, mereka tidak memanjangkan duduk antara dua sujud. Iktidal boleh panjangkan sebenarnya, duduk antara dua sujud pun boleh panjangkan dengan zikir. Ibn Hajar kata bila Sabit kata Anas buat satu benda dan dia sandarkan pada Nabi, dan aku tak pernah tengok kamu buat sebelum ni. Sabit tengah bercakap dengan sekumpulan manusia, dan sekumpulan manusia yang bercakap dengan Sabit tu, kata Ibn Hajar, nampak macam mereka ni tak memanjangkan duduk antara dua sujud. Walakin sunnah idza thabatat la yubali man tamassaka biha bimukhalafati man khalafaha wa billahil musta'an. Dia kata, tetapi sunnahnya, apabila sunnah itu telah sabit, apabila sunnah itu telah sahih, orang yang berpegang dengannya tak akan peduli dengan siapa yang berbeza dengannya. Kepada Allah lah kita minta pertolongan. Maksudnya Ibn Hajar kata,
Oleh kerana hadis ni dah sahih dah, peganglah dengan hadis ni. Siapa yang selari dengan hadis ni, kita kata dia betul lah. Siapa yang menyanggahi hadis yang jelas ini dengan pandangan yang berbeza sedangkan kita tak nampak ada sunnah yang menjadi kita panggil pegangan mereka, dan mereka telah terang-terang berbeza dengan sunnah yang jelas, maka kita berpeganglah dengan mazhab yang berpegang dengan sunnah yang jelas itu, kata Ibn Hajar. Ini Ibn Hajar kata ni, bukan saya kata. Sagi orang kata saya kata pula, kan? Sebab bila saya sebut perkataan ni, kadang-kadang orang marah. Orang kata kau siapa pandai-pandai sangat nak pergi kata ikut mazhab yang ikut sunnah. Apa kau ingat? Kau pandai sangat ke? Ini bukan saya kata. Kau nak marah pun jangan marah kat saya lah. Sebab saya menukilkan kalam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i. Kan dia mazhab Syafi'i. Dalam isu ni dia sendiri sebut ada sunnah yang jelas dalam masalah ni. Tapi ada mazhab yang setuju dengan sunnah yang jelas ni, ada mazhab yang tak setuju. Ambil pendapat yang berbeza dengan sunnah yang sahih ni. Adakah dalil yang khusus mazhab yang bercanggah dengan hadis ni pakai? Tak ada pula dalil yang khusus nampak daripada sunnah. Maka kata Ibn Hajar, orang yang pegang dengan sunnah yang telah sahih, dia tak peduli pun. Dia pegang dengan sunnah tu. Dia tak peduli pun kalau ada berapa ramai pun orang yang berbeza dengan dia. Kan? Sebab apa? Sebab kita apabila belajar ni, kita bukan kira berapa orang. Ini benda yang sangat penting ni. Kita bukan kira berapa orang. Sebab kalau kira ramai, zaman jahiliah, orang jahiliah lagi ramai daripada pengikut Nabi SAW. Kalau nak ikut ramai, kita tak akan berjaya untuk mengikuti Nabi SAW. Di zaman akhir zaman nanti ni, ada Nabi yang tak ada pengikut pun. Tapi dia tetap Nabi. Kita tak pernah kata dia bukan Nabi sebab dia tak ada pengikut. Kita tak pernah kata Nabi yang tak ada pengikut ni golongan yang batil. Hasya lillah. Moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sikap mencari kebenaran dengan bilangan manusia yang ramai. Kalau ramai, maka betul lah tu. Kalau betul, itu adalah petanda dan kayu ukur untuk mengukur kebenaran ilmu seseorang, maka orang yang pergi konsert K-pop lagi ramai daripada yang pergi kuliah. Adakah kita nak kata K-pop betul? Tak. Manusia ni ramai apabila dia pergi dengar hiburan. Ramai lah. Kan? Ramai lah. Bila dengar hiburan, memang ramai. Terutamanya, hiburan-hiburan yang selari dengan nafsu, maka ramai. Kalau dia dengar kuliah pun, kuliah yang penuh dengan hiburan. Kuliah yang penuh dengan cerita-cerita karut-marut yang dapat menambat hati orang awam. Memanglah orang suka. Zaman dulu pun sama. Sebab itu kalau siapa yang belajar hadis, dia akan lalu satu bab di antara punca ataupun faktor penyebaran hadis palsu ialah munculnya golongan qusas. Ni lama dah saya sebut ni. Munculnya golongan qusas. Apa yang qusas ni buat? Dia akan membacakan hadis-hadis yang pelik dan ganjil, listighrab ataupun lil-ighrab, supaya orang ramai menjadi takjub. Orang ramai jadi takjub, orang ramai jadi macam wow, hebatnya cerita yang dicerita ni. Orang lain tak pernah cerita, ustaz lain tak ada cerita pun. Maka kalau ikut zaman dulu, pencerita-pencerita yang membawa cerita-cerita pelik dan karut, yang membacakan hadis palsu, kuliah mereka lagi ramai daripada yang membaca hadis sahih. Maka itu tidak boleh menjadi satu ukuran. Tak boleh jadi satu ukuran kebenaran dengan bilangan-bilangan ni. Saya nasihati diri saya dan juga kita semua agar kita betulkan semula tata cara. Pandang bagaimana benda itu benar ataupun tidak bukan dengan bilangan pengikut yang ramai. Nanti bila Dajjal turun, Dajjal punya pengikut ramai. Kita nak kata dia betul? Dah, dia tak pernah betul. Kerana orang yang beriman pada ketika itu menjadi asing. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Nabi SAW sebut ada satu zaman nanti, satu kumpulan kecil daripada kalangan umat aku yang berdiri di atas kebenaran. Yang lain semua tak nak ikut. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan Islam itu akan kembali asing seperti mana ia bermula. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi mereka yang asing.
akan datang satu zaman di mana yang berpegang dengan kebenaran itu adalah golongan minoriti. Akan datang satu zaman di mana yang pegang dengan kebenaran itu bukan majoriti. Bahkan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, yang nak menzahirkan pandangan ahli sunnah secara berani bukan banyak, bukannya ramai. Imam Ahmad antaranya. Bahkan sebahagian daripada ilmuwan zaman itu ada yang tidak setuju dengan pandangan Imam Ahmad. Tuan-tuan buka kitab Ibn Qudamah ketika dia membahaskan dalam kitab Al-Munadharah yang membicarakan tentang sifat kalam Allah. Adakah Quran itu kalam Allah ataupun tidak? Dia menceritakan tentang sejarah Imam Ahmad yang mempertahankan Quran itu adalah kalam Allah, sehingga Imam Ahmad itu disiksa. Sehingga Imam Ahmad itu dikatakan sebagai golongan sesat. Sedangkan dia adalah imam ahli sunnah, tapi oleh kerana majoriti pada zaman itu pemerintah memaksa orang untuk mengikut mazhab Mu'tazilah. Ilmuwan-ilmuwan yang ada pada ketika itu banyak yang terpaksa mengambil helah. Kerana mereka bimbang, mereka diseksa. Terpaksa ambil helah untuk berselindung. Selindungkan kepercayaan ahli sunnah mereka supaya tidak diseksa. Ada orang tak setuju dengan Imam Ahmad. Dia kata, kau ni buat apa menyeksa diri? Lalu Imam Ahmad kekal dengan pendirian untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah yang kalau dikira tak ada kekuatan pun pada masa itu. Ya, dihina, diherdik, dipukul, diseksa, dihalang daripada berceramah. Tapi Imam Ahmad firm. Imam Ahmad cekal sehinggalah apabila khalifah itu bertukar dan bertukar dan bertukar, masuk semula khalifah yang berpegang dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, maka Imam Ahmad akhirnya diangkat sebagai tokoh ahli sunnah, sebagai tokoh yang berjasa kepada umat Islam. Walaupun zaman sebelum itu dia adalah golongan minoriti. Tak ramai yang nak ambil pendirian seperti dia kerana tak semua mampu untuk melakukan ataupun bertahan dengan menzahirkan pandangan yang berbeza dengan mazhab pemerintah pada ketika itu. Okey. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Kalau kat saya ni hadis nombor 92 lah. Ya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, ma sallaitu khalfa imamin qattu akhaffa salatan wala atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan bagaimana sifat panjang pendeknya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahulah sebab ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dekat Madinah, dialah orang yang menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni lamalah dengan Nabi. Sejak umur dia 10 tahun duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi wafat. Jadi Anas kata, aku tidak pernah, sepanjang pengalaman aku tak pernah semayang di belakang satu imam, tak pernah sekalipun salat di belakang satu imam yang salatnya itu lebih ringan daripada salat Nabi SAW, dan salatnya itu lebih sempurna daripada salat Nabi SAW. So ada dua sifat kat sini. Anas nak kata, aku pernah semayang belakang Nabi SAW, dan salat Nabi itu macam mana sifatnya? Salat Nabi itu salat yang ringan, salat yang tidak membebankan makmum, salat yang bukan begitu lama-lama sangat sehingga orang lain rasa beban, sehingga orang lain terpaksa mufarakah. Sebab kadang-kadang kita kena kenal suasana, kena sedar keadaan. Ya, yang mana kalau kita tengok di dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita kena tahu suasana diri kita ataupun suasana sekeliling kita. Umpamanya, kalau kita ditolak untuk menjadi imam di airport. Kita ni nak jadi imam dekat airport, orang tolak kita. Kita tahu, airport ni tempat orang bermusafir. Jadi belakang kita ni mungkin ada orang yang sedikit tergesa untuk kejar flight.
ataupun untuk pergi check-in ataupun untuk pergi uh, boarding, tapi dia nak solat dulu, maka kita janganlah solat di airport tu panjang-panjang. Kerana apa? Kerana solat di airport ni makmumnya itu perlu segera. Janganlah pula bila orang tolak kita jadi imam, kita pun kata inilah time aku nak tunjuk kehebatan aku. Jadi dia pergi baca surah Baqarah rakaat pertama, surah Yasin rakaat kedua. Lengkap habis. Selesai solat sejam. Ini membebankan makmum. Takut-takut makmum jadi masalah pula. Ada yang mufaraqah pula, tak tahan solat dengan kita sebab dia orang ada flight yang perlu dia orang kejar. Ini menunjukkan imam tu tidak peka dengan keadaan semasa. Solat dekat RNR umpamanya, surau RNR, surau kecil, kita tengok orang ramai menunggu turn nak solat, kita janganlah bantai surah Baqarah rakaat pertama, surah Al Imran rakaat kedua, beratus-ratus ayat tu kan. Nak tunjuk hebat tu tak perlulah di tempat yang seperti itu kan. Orang nak solat lagi waktu maghrib pula tu. Waktu maghrib bukan panjang. Bukan semua orang mampu untuk jamak macam kita sebab mungkin perjalanan mereka tidak sepanjang kita punya perjalanan. Mungkin dia orang punya kilometer tak cukup lagi. Jadi kita kena tengok kan. Sama jugalah kalau lepas daripada semayang tu kita tengok ramai lagi menunggu turn untuk semayang, kita boleh bangkit. Kerana zikir walaupun afdalnya dilakukan, zikir selepas salat, wirid selepas salat, walaupun afdalnya dilakukan sewaktu kita duduk di tempat salat kita, tetapi boleh juga dilaksanakan sewaktu kita berjalan. Kita bangkit, bagi ruang pada orang nak solat sebab waktu tak panjang. Waktu tak panjang. Waktu maghrib singkat. Jadi ini kefakihan seorang imam. Faqihnya seorang imam ya. Jadi pertama solat Nabi SAW itu ringan. Solat itu tidak membebankan makmum. Tetapi tidak bermakna bila solat tu ringan, Nabi SAW mencuaikan benda-benda sunat di dalam solat. Tak. Nabi jaga semua. Nabi jaga solat Nabi tu. Benda-benda sunat Nabi buat. Nabi bukanlah makna bila kata meringkaskan, Nabi terus tak baca surah. Baca. Tapi baca surah yang sesuai. Bukan bermakna Nabi cuaikan bacaan zikir. Nabi baca. Tapi Nabi tidak terlalu memanjangkan. So bila kita kata ringkaskan solat, bukan bermakna meninggalkan benda-benda sunat. Tak, benda sunat boleh buat. Kan? Baik. Qala Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah fil ihkam. Ibn Daqiq Al-Aid, seorang ulama hadis, dia ada syarah Umdatul Ahkam ni. Tajuk kitab dia Al-Ihkam. Syarah Umdatul Ahkam dia kata apa? Yadullu ala talabi amrain fi salah. Hadis ni menunjukkan tuntutan kepada dua perkara dalam salat. Yang pertama at-takhfif fi haqqil imam ma'al itmam. Yang pertama meringankan. Imam perlu meringankan salat tetapi sempurna. Wa adami taqsir. Ya. Dan tidak cuai. Wa dzalika huwal wasat al-adl. Itulah yang pertengahan. Wal mail ila ahadi tarafain khurujun anhu. Kalau kita cenderung pada salah satu daripada dua hujung, yang ada hujung sana, tengah-tengah ni yang dikehendaki, sempurna tapi ringkas dan tidak cuai. Kat sana terlampau panjang, kat sini terlampau cuai. Kalau kita pilih salah satu, maka terkeluar daripada apa yang Nabi SAW tunjukkan. Amma tatwil fi haqqil imam fa idrarun bil ma'mumin. Kalau lama sangat imam solat jadi panjang sangat, maka ia memudaratkan makmum. Wa qad taqaddama dhalika at-tasrih bi'illatihi. Yang mana telah pun disebutkan kenapa Nabi tak bagi panjang sangat ni. Apa faktor dia? Sebab ada orang sakit, ada orang yang ada kemampuan, ada hajat, ada orang yang tua yang tak mampu. Wa amma taqsir 'anil itmam, adapun cuai daripada kesempurnaan salat, fabakhsun li haqqil ibadah, maka ia satu benda yang tak baguslah untuk urusan ibadat. Wala yuradu bit taqsir ha huna tarkul wajibat. Bukanlah bermakna
Yang dimaksudkan dengan cuai itu, ya, meninggalkan benda wajib. Fa inna dzalika mufsidah. Kerana kalau 3 benda wajib tak dinamakan cuai ataupun mengambil lewa. Kerana yang tu telah pun membatalkan solat. Solat jadi tak sah. Mujibun linnaqs allati yarfa'u haqiqatas salah. Wa innamal murad wallahu a'lam at-taqsir 'anil masnunat wa tamam bi fi'liha. Yang dimaksudkan dengan tidak cuaikan salat itu ialah dengan kita meninggalkan benda-benda sunat. Yang mana kesempurnaan salat tu dengan kita melakukan benda sunat. Jadi solat tu ringkaskan, kalau keperluan untuk diringkaskan, ringkaskan, tetapi jangan tinggal benda-benda yang sunat. Buat sekadarnya. Okey. Kita tengok hadis nombor 93 dalam bab ini insya-Allah. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi an Abi Qilabah Abdullah ibn Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Qala ja'ana Malik ibn Al-Huwairith fi masjidina hadha faqala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salah usalli kayfa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Faqultu li Abi Qilabah kayfa kana yusalli? فقال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. Maksudnya daripada Abi Qilabah Abdullah ibni Zaid Al-Jarmi Al-Basri, dia berkata ja'ana Malik ibn Al-Huwairith, telah datang kepada kami seorang sahabat yang bernama Malik ibn Al-Huwairith pada masjid kami ni. Satu hari Malik bin Huwairith yang merupakan sahabat Nabi SAW, dia datang ke masjid Abu Qilabah. Faqala, lalu dia kata kepada Abu Qilabah dan juga orang-orang yang ada kat masjid tu, inni la usalli bikum, aku akan menjadi imam pada kamu semua. Aku akan salat bersama dengan kamu semua jadi imam. Wa ma uridu salah, tapi aku bukan nak salat sangat pun. Usalli kaifa ra'aitu Rasulullah SAW yusalli. Aku akan salat kepada kamu dan aku akan tunjuk kepada kamu bagaimana aku melihat Nabi SAW salat. Faqultu li Abi Qilabah, aku pun sebut kepada Abu Qilabah, iaitu Abu Buraid. Dia perawi lah. Dia kata kaifa kana yusalli? Bagaimana Malik bin Huwairith ni salat masa tu? Faqultu li Abi Qilabah. Perawi kata kepada Abu Qilabah, macam mana dia salat? Faqala mithla salati shaykhina hadha. Dia salat sama seperti syekh kita ni, orang tua kita ni. Siapa tu? Abu Buraid. Abu Buraid yang ada di tempat tu. Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhada fi rak'atil ula. Yang mana Malik bin Huwairith ni dia duduk seketika apabila dia mengangkat kepalanya daripada sujud sebelum dia bangkit ke rakaat yang pertama. Sebelum dia bangkit ke rakaat yang kedua, iaitu pada rakaat pertama tu bila dia angkat kepala dia duduk. Okey. Kita nak tengok hadis ni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Hadis Bukhari saja. Muslim tak keluarkan. Okey. Bila Malik bin Huwairith kata dalam hadis ni, aku akan menjadi imam kepada kamu dalam salat. Aku nak tunjuk pada kamu salat yang macam mana Nabi buat kat aku. Nabi tunjuk pada sahabat. Tapi aku bukan nak salat pun. Hafiz bin Hajar kata, macam mana ni seorang yang nak salat, seorang yang nak tunjuk tata cara salat, tetapi dia tak nak salat? Kan? Adakah bermakna ini bukan salat yang ibadat tu, ini salat main-main? Aku akan tunjuk salat main-main, berlakon je, bukan salat betul pun. Kan? Sedangkan perbuatan tu tak sah lah. Okey? Kata Ibn Hajar, yang dimaksudkan bukan dia menafikan salat yang menjadi ibadat tu. Dia bukan nak kata solat main-main, dia bukan nak kata solat olok-olok, tak. Tetapi dia nak jelaskan sebab yang dia nak tunjuk solat Nabi kat orang yang ada di masjid tu, sedangkan pada waktu tu bukan waktu solat berjemaah yang wajib. Mungkin waktu tu waktu solat
Orang kata apa, solat duha ke. Dia bukan satu benda yang wajib lah. Kalau solat yang wajib, dia tentulah dia nak solat. Tapi bila waktu tu waktu solat duha umpamanya, ataupun waktu solat sunat mutlak, dia tunjuklah. Aku bukan nak solat, maksud aku bukan nak semata-mata solat. Tapi aku solat ni aku nak tunjuk pada kamu semua. Macam mana cara Nabi SAW salat. Wa ka'annahu qala, seolah-olah dia sebut, laisal ba'ith li ala hadzal fi'l huduru salatin muayyanah. Bukanlah maksudnya, bukanlah faktor yang menyebabkan aku solat ni masuknya waktu solat tertentu. Kan? Tapi dia nak mengajar saja. Sebab tu dia mungkin dia solat sunat saja. Okey. Bila dia kata aku akan salat kepada kamu seperti mana Rasulullah SAW dulu pernah salat kepada kami. Ini menunjukkan dia nak mengajar dengan perbuatan. Yang mana perbuatan boleh menjadi elemen ataupun medium untuk mengajar. Walaupun sebenarnya perkataan lebih jelas untuk menunjukkan arahan ataupun menunjukkan hukum, tetapi perbuatan pun boleh. Okey. Bila anak murid dia kata, aku bertanya kepada Abu Qilabah. Yang bertanya tu Ayub As-Sakhtiyani, perawi lah. Okey. Kemudian, kita tengok apa hukum yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Dalam hadis ni, Abu Qilabah kata, Malik bin Huwairith, yang merupakan seorang sahabat, dia duduk seketika. Dia duduk seketika sebelum dia bangkit berdiri pada rakaat yang kedua. Pada rakaat pertama tu, lepas daripada dia sujud kedua tu, sebelum dia bangkit berdiri terus, dia duduk sekejap. Hadis ni sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Persoalannya, apa hukum duduk sekejap? Duduk sekejap tu, sebelum kita nak bincang hukum dia, duduk sekejap tu dipanggil duduk istirahah. Duduk istirahat. So sebelum bangkit terus, bangun daripada sujud yang kedua, kalau bukan tasyahud awal pada ketika itu, bangun daripada rakaat pertama nak pergi rakaat kedua, ataupun rakaat ketiga nak pergi rakaat keempat. Bila bangun, duduk sekejap. Lepas tu baru berdiri terus. Bangun duduk sekejap untuk berdiri terus tu, apa hukumnya? Pertama, nama dia jalsatul istirahah ataupun julusul istirahah. Duduk istirahat kejap. Apa hukumnya? Ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama ialah pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan satu pandangan dalam mazhab Hambali. Dan ini juga pandangan Malik bin Huwairith sebab dia tunjuk. Kan? Ini adalah pandangan yang mengatakan duduk istirahat seketika pada rakaat pertama sebelum naik ke rakaat kedua, pada rakaat ketiga sebelum naik ke rakaat keempat adalah sunat. Berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, tidak disunatkan. Ni pandangan siapa? Pandangan yang kata tak sunat ni, sebahagian ulama kata ni pandangan majoriti ulama. Sebahagian pendapat kata pandangan majoriti ulama. Okey. Ada juga pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga kata, duduk istirahat ni Nabi SAW buat ketika mana Nabi dah tua. Dah tak mampu nak bangun terus. Badan Nabi dah lemah sikit. So dia kata kalau seseorang itu badan dia lemah, tua, jadi dia memerlukan istirahat, bolehlah duduk. Istirahat sekejap sebelum bangun. Tapi kalau dia memang kuat, tak perlu duduk seketika lah. Ini pandangan ni, sebahagian ulama mazhab Syafi'i ada sebutkan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. So ada 3 pandangan. Pandangan pertama kata sunat. Pandangan kedua kata tak sunat. Pandangan ketiga kata benda diharuskan kalau perlu. Kalau tak perlu, tak perlu. Kalau badan tu kuat lagi, boleh terus bangun, bangun terus. Kenapa ada mazhab yang kata tak sunat? Kerana dalil mereka ialah hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat salat Nabi yang lain tak sebut pun pasal duduk istirahat ni. Kita kata macam mana hadis-hadis tak sebut sedangkan hadis Malik bin Huwairith sebut? Kan? Macam mana tak sebut sedangkan hadis Malik bin Huwairith ni
sebut. Ya. Jadi bila ada hadis sebut dan hadis itu sahih, cukup syaratnya, maka ia cukup untuk mengatakan amalan itu sunat. Itu yang pertama. Dalil mereka yang kedua, mereka kata hadis Nabi SAW ajar orang yang tak pandai salat pun tak sebut tentang jalsatul istirahah. Tak sebut tentang jalsatul istirahah. Kita kata Nabi ketika mana ajar orang yang tak pandai salat tu, hadis musi salatahu tu, Nabi hanya ajar benda yang wajib. Nabi tak sentuh benda yang sunat sebab dia perlu benda-benda yang wajib dulu untuk jadikan salat dia sah. Nabi ajar yang minima dulu. Ya. Nabi ajar yang minima dulu. So, dalil mereka yang kedua kita dah selesaikan, kita jawab dah. Yang ketiga, dalil mereka kata kalau duduk istirahat ini disyariatkan, dah tentulah ada zikir khusus untuk duduk tu. Seperti mana macam iktidal. Iktidal pun pendek juga. Duduk antara dua sujud pun pendek juga. Ada zikir khusus. Tapi duduk istirahat ni tak ada zikir khusus. Maka pandangan yang pertama kata, pertama, tak semestinya perbuatan itu ada zikir khusus baru kita nak kata ia benda yang dituntut. Tak semestinya. Kan tak semestinya. Kerana salat ni, Nabi SAW kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Jadi, hadis sahih telah menjelaskan. Malik bin Huwairith telah menjelaskan. Maka, ia menunjukkan benda itu sunat. Jadi, pendapat yang tepat, wallahu a'lam, dalam masalah ni adalah pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan jalsah istirahah tu memang ada. Jadi, duduklah sekejap. Bukan panjang, duduk sekejap je. Lepas tu bangun. Ya? Imam Nawawi kata apa? Dia kata, wa'alam annahu yanbaghi likulli ahadin an yuwadhiba ala hadhihi al-jalsah لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها. Kata Imam Nawawi, ketahuilah sepatutnya bagi setiap orang untuk melazimi duduk seperti ini. Bila salat, lazimkan, jangan tinggal. Kerana hadis-hadisnya sahih. Dan tidak ada hadis-hadis lain yang sahih yang menyanggahinya. Dan jangan terpedaya walaupun ramai orang tinggalkan benda itu. Sebab tu saya kata tadi, jangan ikut ramai semata-mata. Kalau ikut ramai semata-mata, dia tak jadi. Benda sunnah pun kadang-kadang kita tinggal. Kan? Nah, sebab itu Imam Nawawi kata jangan terpedaya walaupun ramai orang tinggal. Tapi kita jangan tinggal kerana benda tu sunnah. Nah, contohnya, orang Melayu ni, kalau ambil wudu, yang perempuan saya tak tahulah, saya tak pasti. Sebab saya tak, orang kata apa, tidak tengoklah orang perempuan ambil wudu dekat tempat-tempat awam ni. Tapi kalau tengok orang lelaki di surau-surau ataupun di orang kata apa, masjid-masjid di kat Malaysia ni, kalau mereka mengambil wudu, tang sapu kepala tu mereka akan basuh sikit je. Mereka akan sapu sikit, ambil air, share, gitu. Kan? Ramai yang buat. Adakah benda tu sempurna? Adakah benda tu sah dulu? Benda tu sah. Tak ada siapa kata tak sah. Sah. Kerana dalam mazhab Syafi'i, ya, dia mengatakan kadar yang minima ialah sapu sebahagian daripada kepala. Tetapi mereka tetap kata afdalnya ialah sapu keseluruhan. Kerana dalam hadis Bukhari, Nabi SAW memang sapu keseluruhan. Bermula daripada depan, pergi ke belakang, patah balik. Itu yang paling sempurna. Tapi orang kita tak ramai buat. Jadi sebab itu Imam Nawawi kata jangan terpedaya kalau ramai orang tak buat. Kerana ramai orang tak buat tu mungkin kerana mereka tak tahu. Sedangkan hadisnya sahih. Dan ada ulama yang menyebutkan perkara demikian, ada mazhab yang menyebutkan perkara demikian. Jadi sebab itu jangan terpedaya dengan ramai atau sikitnya manusia yang mengamalkan. Tetapi pergi kepada hujahnya. Tengok, lihat hujahnya apa. Ya, barulah kita boleh buat keputusan. Okey. Jadi kalau seseorang tu dia duduk istirahat
adakah perlu dia bertakbir untuk perubahan rukun tu sebelum duduk ataupun selepas? Macam mana nak sebut? Perbahasan ni berkaitan dengan bila kita bangun daripada sujud, kita sebut Allahu Akbar. Sebutan Allahu Akbar ni, bila kita nak berubah rukun, daripada rukuk, daripada sujud, daripada berdiri nak rukuk, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bila kita nak sujud, Allahu Akbar, duduk antara sujud. Allahu Akbar, sujud. Lepas tu bila kita nak bangun ke rakaat kedua, kita sebut Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar tu sampai bila kita sebut? Adakah kita hanya sebut bila kita angkat kepala sehingga kita duduk istirahat, lepas tu bila kita bangun tak perlu lagi dah sebut Allahu Akbar, ataupun perlu sebut dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun panjang, bermula pada angkat kepala sampai berdiri, Allah, duduk sekejap, Allah, duduk sekejap, atau dan terus ke atas, Allahu Akbar. Macam mana cara? Dia ada 3 lah kemungkinan. Sama ada yang pertama, sebut 2 kali Allahu Akbar, angkat kepala sehingga duduk, sekali Allahu Akbar, duduk ke berdiri, kali kedua Allahu Akbar. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, sebut Allahu Akbar sehingga duduk. Allahu Akbar, bila nak berdiri, daripada duduk nak berdiri, diam. Bangkit tanpa takbir. Ataupun daripada angkat kepala sehingga duduk, sehingga berdiri dengan satu Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Seperti mana imam-imam kita buat lah. Okey, kita tengok. Di dalam hadis Abu Humaid, hadis Abu Humaid As-Sa'idi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mensifatkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut hadis panjang. Dan disebut dalam hadis tu dia kata, summa ahwa sajidan summa qala Allahu Akbar. Kemudian Nabi pun turun sujud dengan Nabi menyebutkan Allahu Akbar. Summa sanna rijlahu, kemudian Nabi lipat kaki dia. Wa qa'ada, Nabi duduk. Wa'tadala, seimbangkan badan dia. Hatta yarji'a kullu adwin fi mawdi'ihi, sehingga semua tulang kembali ke tempatnya. Summa nahad, kemudian Nabi pun bangkit. Okey, maksudnya dalam hadis dalam Sunan Tirmizi menunjukkan Nabi sebut Allahu Akbar bila nak bangun daripada sujud. Okey. Tapi hadis tak sebut jelas macam mana cara nak sebut Allahu Akbar ketika mana nak berdiri setelah duduk istirahat itu berlaku. Oleh kerana itu ulama berbeza pendapat. Ibn Qudamah menjelaskan di dalam Al-Mughni, ini mazhab Hanbali. Hanbali kata apa? Yustahabbu ayyakuna ibtida'u takbirihi ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi minas sujud. Disunatkan, digalakkan, dianjurkan untuk permulaan takbirnya itu serentak dengan permulaan angkat kepala daripada sujud. So bila dia sujud, dia nak bangun ke rakaat yang kedua, angkat aja kepala, sebut Allah. Allah. Kan? Ya. Wantihauhu inda i'tidalihi qa'iman. Dan selesai dia bar bila dia berdiri tegak. Liyakuna mustawiban bitakbir, supaya dia boleh bertakbir secara penuh dalam setiap pergerakan salat dia. Jami'a ruknil masyru'i fi, bila dia nak berubah rukun, waktu dia bergerak tu dipenuhi dengan lafaz Allahu Akbar, supaya segerakan salat tu tak sunyi daripada zikir. Wa ala hadha baqiyatut takbirat, begitu juga takbir-takbir yang lain. Kita bergerak, selagi mana kita bergerak, selagi itu kita sebut Allahu Akbar. Selesai satu gerakan, bar, berhenti. Tapi Ibn Qudamah kata, illa man jalasa jalsatal istirahah, kecuali orang yang duduk istirahat, fa innahu yantahi takbiruhu inda intihai julusihi. Ini Hanbali. Hendaklah dia menghabiskan takbirnya ketika mana dia selesai duduk istirahat. Bila dia angkat kepala daripada sujud, Allah, selesai duduk, bar. So you can say anything ke?
Allahu Akbar. Okey? Itu cara Hambali. Summa yanhadu lil qiyam bighairi takbir. Kemudian daripada duduk tu nak berdiri tegak, dia bangkit tanpa takbir. Dia bangkit tanpa takbir. Ada juga pandangan Abul Khattab, dia kata yanhadu mukabbiran. Masa nak berdiri tu pun takbir juga. Maksudnya nak angkat kepala takbir, selesai je duduk berhenti takbir, nak bangkit lagi sekali, Allahu Akbar lagi. 2 kali dia takbir. Takbir daripada angkat kepala ke sujud, angkat kepala daripada sujud ke duduk istirahat, sekali takbir. Nak bangkit daripada duduk istirahat ke berdiri, sekali lagi takbir. Ini pandangan Abu Khattab lah. Tapi kata Ibn Qudamah, walaysa bisahih. Ini pandangan yang tak betul. Fa innahu yufdi ila ayyuali baina takbiratain fi ruknin wahid. Lam yarid asy-syara' bi jam'ihima fi. Tapi pandangan ini tak tepat. 2 kali takbir ini tak tepat. Sebab dia akan membawa kepada sebut 2 kali takbir pada satu rukun yang sama. Sedangkan syarak tak pernah buat benda tu lagi. Tak ada contohnya. So dalam mazhab Hambali, pandangan yang tepat bagi mereka, takbir tu selesai bila duduk istirahat. Bila nak bangkit daripada istirahat, tak perlu lagi baca takbir. Itu Hambali lah. Apa itu Ustaz? Imam kita mana ada macam tu? Imam kita panjang. Masa tengah duduk tu pun dia buat Allahu Akbar sampai berdiri baru dia berhenti. Maksudnya masa tengah duduk tu pun dia masih lagi memanjangkan takbir itu. Kita kata itu adalah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tak Imam Nawawi kata. Imam Nawawi kata duduk istirahat ni dalam mazhab Syafi'i sunnah. Saya sebut dah tadi. Wa fit takbiri salasatu awjuh. Pada cara nak bertakbir waktu duduk istirahat ni ada 3 bentuk. Hakahal Baghawi wal Mutawalli wa sahibul bayan wa ghairu. Baghawi sebut, Mutawalli sebut, pengarang kitab Al-Bayan sebut dan selain-lainnya. As-sahhuha indal jumhur, pandangan yang tepat di sisi majoriti ulama mazhab Syafi'i, wa bihi qata'a nassu Syafi'i. Wa bihi qata'a al-musannif huna. Dan dengannya lah pandangan yang diputuskan oleh pengarang kitab ni, iaitu Al-Muhadzab, wa fit tanbih, dan juga dalam kitab Al-Tanbih, wa naqalahu Abu Hamid an-Nass Syafi'i. Abu Hamid menukilkan juga daripada Nas Imam Syafi'i, annahu yarfa'u mukabbiran wa yamudduhu ila ayyastawiya qa'iman. Imam Syafi'i kata dia bangkit, dia angkat je kepala dia dalam keadaan bertakbir dan dia panjangkan takbir itu sehinggalah dia berdiri. Walaupun dia duduk sekejap tengah-tengah tu, teruskan juga 1 kali takbir saja. Wa yukhaffifu jilsah, dan hendaklah dia memendekkan duduk tu supaya tak terlalu panjang sangat. Wa daliluhu ma dzakarahul musannif wal ashab alla yakhluwa juz'un min as-salah an dzikrin, supaya tidak ada satu juzuk pun daripada salat itu sunyi daripada zikir. Kalau macam Hambali tadi, yang pendapat yang tepat, dia angkat kepala daripada rukuk, sujud, dia sebut Allahu Akbar. Tapi bila daripada duduk istirahat tu nak berdiri, dia diam. Maka kalau ikut mazhab Syafi'i, pandangan yang tepat dia kata kalau macam tu tak tepat. Sebab apa? Sebab ada juzuk daripada salat yang tak ada zikir dalam dia. Pergerakan tu tak ada zikir. Jadi Imam Syafi'i kata kalau boleh panjangkan daripada angkat kepala ke duduk ke berdiri. Sebut 1 je takbir. Panjang. Panjang. Maksudnya taklah terlalu panjang. Jangan terlalu panjang lah. Maksudnya pergerakan biasa lah, tapi kita panjangkan takbir tu. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, tapi tak tepat, bukan pandangan yang terkuat, pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'i, yarfa'u ghaira mukabbir, ada yang kata dia angkat kepala daripada sujud tak perlu takbir, wa yabda'u bi takbir jalisan. Dia mula takbir bila dah mula duduk, dah selesai dah duduk dan panjangkan sehingga dia berdiri. Ini pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, dia angkat kepala daripada sujud dalam keadaan baca takbir, bila dia duduk dia berhentikan takbir, kemudian dia bangun tanpa takbir. Ini pandangan Abu Ishaq Al-Marwazi, sama macam mazhab Hanbali. So ada 3 pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang tepat macam imam-imam kita buatlah, iaitu panjangkan Allahu Akbar tu
sehingga selesai berdiri. Walaupun duduk di tengah-tengah tu, duduk istirahat sekejap. Kalau tanya pendapat saya, wallahu alam, saya setuju cenderung dengan mazhab Syafi'i, supaya setiap daripada salat kita ni terisi dengan zikir. Jangan ada tengah-tengah tu, orang kata apa, ruang yang kosong, tidak berzikir. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya nak bertanya, berapa anggaran masa salat Nabi? Saya tahu yang sistem minit atau jam belum ada lagi masa tu. Tapi in case ada ulama yang dah kaji anggaran masa, memang tak ada. Zaman Nabi SAW memang tidak ada anggaran jam dan minit yang metrik seperti kita ni. Anggaran metrik masa tepat. Tetapi mereka hitung berdasarkan kiraan surah ataupun kiraan ayat. Sebab tu kalau ada sahabat tanya, berapa kadar sahur Nabi ke subuh? Selesainya sahur ke subuh tu kadar 50 ayat. Kan? Bila ada sahabat kata kadar 50 ayat, kadar apa ni, membaca surah Al-Baqarah. So mereka hitung berdasarkan hitungan yang mereka tahu, dan hitungan-hitungan itu bersifat takribi. Bersifat takribi yang bermaksud anggaran, bukan metrik seperti kita 5 minit 7 minit, tak ada. Wallahu a'lam. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa hukum solat lipat seluar ke atas sikit dan lipat lengan baju? Ada dua pandangan. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW melarang seseorang itu bersolat dalam keadaan melipat baju ataupun seluarnya ataupun kainnya di bawah, seluarnya di bawah, kerana itu merupakan syiar orang yang sombong. Tetapi ulama ada dua pandangan. Pandangan pertama, pandangan majoriti, memang dia kata makruh. Pandangan yang kedua ialah pandangan Maliki, mazhab Maliki. Dia kata kalau dia memang lipat baju di luar solat, jadi masuk solat dia tak makruh lagi lah. Sebab di luar solat pun dia macam tu, dalam solat tak ada masalah. Tetapi lebih selamat mengikut mazhab jumhur, mazhab majoriti, bila nak solat lepaskan lipatan lengan baju dan juga kaki seluar. Ya. Cuma ada perbahasan sedikit. Kalau seluar dia tu bawah pada buku lali, kalau dia mengambil pandangan haram pakai bawah pada buku lali untuk lelaki, maka lipat lebih utama, sebab lipat tu makruh. Kalau letak bawah buku lali haram untuk lelaki. Tapi kalau dia berpegang pada pendapat minoriti ulama, seperti mana pandangan yang dinukilkan daripada Abu Hanifah dan juga pandangan yang dipegang oleh Ibnu Hibban yang mengatakan kalau dia labuhkan pakaian dia tanpa ada sombong, maka dibenarkan, maka tak apa dia letak bawah pada buku lali, sebab letak bawah pada buku lali, memakai pakaian bawah pada buku lali bagi lelaki tanpa sombong, mengikut pandangan minoriti ini tak haram. Jadi tak haram, tak perlu lipat. Biar aja, sebab lipat makruh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pegang Quran tanpa wuduk, apa hukumnya? Ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama mengharamkan seseorang yang berhadas untuk memegang mushaf, kerana ada riwayat yang menyebutkan la yamassul Quran illa tahir. Janganlah orang nak memegang Quran itu melainkan orang yang suci. Tetapi ada pandangan minoriti ulama yang mengatakan tahir di situ bukan bermakna orang yang tidak berhadas, tetapi orang yang mukmin. Kerana kalau orang yang tidak berhadas itu mutatahhir. Perbahasannya panjang, ada dua pandangan. Minoriti membenarkan, majoriti tidak membenarkan. Saya tak nafi pendapat yang lebih selamat mengatakan pandangan yang suruh kita mengambil wudu untuk memegang mushaf, tetapi pandangan yang kedua ini dari sudut dalilnya agak lebih kukuh bagi penilaian saya. Tetapi tetap digalakkan untuk mengambil wudu bila membaca Quran kerana keluar daripada khilaf. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Sorry lari tajuk doktor. Minggu lepas saya ikut kuliah doktor. Buku Adab Mufrad. Doktor ada sedikit bahas mengenai demonstrasi, dan kalau saya tak tersilap faham doktor pun setuju dengan demonstrasi selagi tak merosak fasiliti awam dan ikut undang-undang. So saya nak tanya macam mana kalau demonstrasi untuk meminta pemerintah turun dari jabatan tapi tak merosak fasiliti awam, adakah still okey atau tak boleh? Jazakallah khair. Antum jazakumullah khair. Yang pertama sekali,
isu pemerintahan negara dia bukan isu akidah, tetapi dia adalah isu fiqh. Walaupun sebahagian kitab-kitab akidah ada menyebutkan tentang isu-isu pemerintahan untuk membezakan ahli sunnah dengan Syiah, tetapi ia bukan satu rukun akidah ahli sunnah. Dia adalah isu fiqh. Jadi apabila ada hadis-hadis Nabi SAW tidak membenarkan kita memberontak dengan senjata, tidak memerangi pemerintah untuk meletakkan jawatannya daripada kerusi pemerintahan dengan kekerasan, dengan keganasan, maka itu adalah pertimbangan maslahah. Maksudnya, Nabi tak bagi kita merosak, Nabi tidak bagi kita merusuh, Nabi tidak bagi kita mengangkat senjata melawan pemerintah untuk buang dia daripada kedudukan dia, kerana nanti akan timbul kerosakan yang lebih banyak. Tetapi kalau demonstrasi, tunjuk perasaan dilakukan secara aman mengikut undang-undang, dan menyatakan hasrat supaya pemerintah itu turun daripada jawatannya tanpa mengangkat senjata, dan pemerintah itu tidak melakukan kerosakan yang lebih besar, maka ia dibenarkan. Dia dibenarkan kerana itu dibenarkan oleh undang-undang, kerana kebanyakan negara umat Islam hari ini adalah negara demokrasi. Tetapi kalau dipercayai boleh membawa kepada kerosakan, boleh membawa kepada pertumpahan darah, ya, membawa kepada kita panggil pertumpahan ataupun kerosakan yang lebih dahsyat, maka ia tidak dibenarkan kerana menjaga memelihara darah orang Muslim itu lebih utama. Sebab itu Nabi SAW suruh sabar ketika mana ada pemerintah yang zalim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bertanya, kalau makmum masuk lambat dalam jemaah dan berselisih dengan makmum ketika rukuk. Makmum masuk lambat, berselisih dengan makmum ke berselisih dengan imam ni, berselisih dengan imam ni ketika rukuk. Adakah dia tak dapat rakaat tu dan salatnya batal, atau dia tak dapat rakaat tapi tak batal salat? Dia, selagi mana kita tak dapat rukuk bersama dengan imam sekadar tamakninah, maka kita tak dapat rakaat itu, tetapi salat itu sahlah. Salat itu boleh diteruskan, cuma rakaat itu masih tidak dapat dikira. Tak dapat dikira. Tapi kita ikutlah imam tu. Wallahu a'lam. Adakah betul bila kita imam, bila bangun dari sujud kita lewatkan sikit lafaz Allahu Akbar bila bangun untuk elak kemungkinan makmum potong kita? Pertama sekali, makmum kena tahu, ya, dia tidak boleh mendahului imam dalam perbuatan. Dan cara makmum patutnya kena belajar, selagi mana imam tak bar, janganlah bergerak. Sebab sahabat kata, kami tidak akan membongkokkan badan kami selagi mana kami tak melihat dahi Nabi SAW cecah ke lantai. Jadi imam, dia berhentikan sebutan bar itu bila selesai satu rukun. Jadi barulah makmum bergerak. Wallahu a'lam. Tapi kalau imam lambatkan sikit takbir itu, tak ada masalah. Cuma adalah sebahagian daripada lafaz perbuatan salat tu kosong daripada zikir. Kosong daripada zikir. Tak batal salat. Cuma para ulama menggalakkan setiap pergerakan tu ada zikir yang mengiringinya. Sekejap saya tengok lagi kalau ada. Okey, dia ada soalan lagi. Dia kata, Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam. Semasa tarawih, imam baca ayat sejadah selain surah sejadah dan sujud tilawah. Jemaah muslimat tidak nampak dan semua rukuk. Kemudian imam bangun dan teruskan bacaan. Adakah wajib muslimat yang rukuk itu mufarakah dan teruskan salat sendiri? Atau adakah cara untuk teruskan salat jemaah dan sah tanpa mufarakah? Pertama sekali, kalau kita tahu, ya, imam sujud sejadah, maka wajib kita ikut. Wajib kita ikut. Tetapi kalau dia tak tahu, macam tadi lah, kan, dia tak tahu, melainkan bila imam bangun baru dia tahu, oh rupanya imam sujud sejadah,
kita pergi rukuk pula, itu diberikan keuzuran. Ya. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia rukuk juga sedangkan imam sujud tilawah, dia pergi rukuk. Dia tahu, maka batal solat dia. Tapi kalau tak tahu, maka tidak batal sebab dia memang tak tahu. Jadi kalau imam dah bangun, dia tak sempat nak sujud sejadah, dia bangunlah. Dia berdirilah balik. Dia ikutlah imam balik. Ya. Jadi ikut imam macam biasa, tak ada perlu buat apa-apa pun. Sebab dia tak tahu, dia tak sengaja, maka dimaafkan. Wallahu alam, itu jelah yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Insya-Allah. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada Nur uh, Islam Academy yang menganjurkan kuliah kita pada petang ini. Moga Allah Taala berkati usaha mereka. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.